الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita di awal pagi ini memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat umur yang masih lagi dilanjutkan sampai ke hari ini, sampai ke pagi ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini Allah taala pimpin kita untuk sama-sama hadir ke masjid ini. Sama-sama kita tunaikan solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan solat dan segala amalan yang kita laksanakan selepas ini dan sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat bakal mendapat ganjaran yang sebaik dan setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Dan paling penting sekali tuan-tuan, kita sentiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meredai kita dalam kehidupan dunia kita dan juga dalam kehidupan sesudah mati kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi malam ni, malam pula dah. Pagi ni tuan-tuan, kita mulakan kuliah tafsir kita ni pada ayat yang ke-8 muka surat 45. Ayat yang ke-8 suratul Rum muka surat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardh ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-8, awalam yatafakkaru, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Atau kita tengok kaedah penulisan Nusam Usmani ini, setiap mim yang mati seandainya ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, huruf ya yakni huruf mad pada perkataan fi bertemu dengan hamzah berbaris atas pada perkataan anfusihim. Huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam dua perkataan, mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Baca 4 harakat. Kan ada pula kata boleh baca 2 harakat ni ustaz. Itu kita bincang kemudian. Jadi detail sangat perbincangannya mad jaiz munfasil ni. Ulama-ulama tajwid dia bahas panjang fi ni. Kita baca 4. Orang awam kan selamat baca 4 harakat insya-Allah. Fi anfusihim, nun mati bertemu dengan fa. Ini ikhfa hakiki. Setiap nun yang mati jika tiada tanda mati di atasnya, di atas nun itu hendaklah dibaca dengan dengung. Anfusihim. Biasanya dengung ni tuan-tuan, dia tak ada dengung bunyi nun dah. Anfusihim tak ada. Dia akan ada kaitan dengan huruf selepasnya. Cuma ikhfa ni maksudnya sembunyikan. Jadi sembunyikan bunyi nun tu ke dalam huruf fa. Dia sembunyikan, saya selalu sebut berbayang-bayang. Dia bukan bunyi pa betul, dia bukan bunyi nun betul. Kalau bunyi nun betul, anfusihim. Kalau bunyi fa, abfusihim. Ini bukan ab, bukan an. Anfusihim. Itulah ikhfa. Menyembunyikan bunyi nun mati ke dalam huruf fa. Dengung. Anfusihim ma. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislaini. Atau idgham mutamasilain. Atau dalam matan tajwid disebut idgham saghir. Sama ya. Kita kena baca dengung pada 2 harakat. Idgham mislain ini. Atau tengok tanda tu mim mati, tiada tanda mati di atasnya. Maka itu tanda mim itu mesti didengungkan. Fi anfusihim, 2 harakat. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa. Ini sama dengan fi anfusihim. Mad jaiz munfasil kerana huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan. Bezanya tadi huruf ya yang mati duduk di hujung perkataan fi bertemu dengan hamzah pada awal perkataan anfusihim. Di sini huruf alif yang mati pula duduk di hujung perkataan bainahuma bertemu dengan hamzah berbagi bawah pada perkataan illa. Mad jaiz munfasil 4 harakat. Bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Wa ajalim musamma. Baris 2 di bawah bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Kerana mim tu salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah yang 4, ya wa mim nun.
Atau tuan-tuan tengok baris 2 di bawah, setiap kali bertemu dengan baris 2 di bawah atau baris 2 di atas, kalau kedudukan barisnya tidak selari, maksudnya baris di atas dengan baris di bawah tu kedudukannya tidak selari, dia menyering sikit, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kalau menyering tu baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra, itu idgham bila gunnah lah tu. Yang ini idgham ma'al gunnah. Ajalim musamma. Musamma, mim bersabdu. Semua mim dan nun yang bersabdu dalam Quran wajib dengung pada 2 harakat. Musamma. Kalau kita berhenti pada musamma, musamma tu akan jadi mad iwad. Musamman kena buang satu baris jadi musamma. Tapi kalau kita wasalkan, sambungkan bacaan, dia akan jadi musamman wa inna. Tanwin bagi 2 di atas bertemu dengan waw, dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, kerana waw tu pun huruf idgham ma'al gunnah. Tadi mim ajalim, ini bagi atas pula. Bagi atas tu tengok 2 tu tidak selari kedudukannya, itu tanda perlu dibaca dengan dengung, kecuali kalau di hadapan huruf baris 2 di atas atau di bawah yang menyering ini di hadapannya huruf lam dan ra, maka kita tak boleh dengung. Wa inna sama dengan musamma, itu wajibul gunnah. Wa inna kathiram minan nas. Ram minan nas sama dengan musammau ataupun wa ajalim. Wa ajalim lagi dekatlah. Idgham ma'al gunnah, bagi 2 di atas ataupun tanwin bertemu dengan mim. Dengung pada 2 harakat. Kathiram minan nasi, ini sama dengan inna, nun bersabdu. Wajibul gunnah 2 harakat. Minan nasi biliqa'i rabbihim. Liqa'i, ini huruf mad, yakni alif yang mati bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, itu mad wajib muttasil. Kita baca pun sama, seimbang dengan mad jaiz 4 harakat, tak ada masalah. Selamat. Biliqa'i rabbihim lakafirun. Rabbihim la, mim mati bertemu dengan lam, izhar syafawi. Dan mim itu mati, ada tanda mati di atasnya, petanda kita tak boleh dengungkan. Rabbihim lakafirun. Run, ini dah banyak kali kita jumpa bentuk macam ini. Man arid lissukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Lebih kurang tuan-tuan bunyi dia dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, insya-Allah. Ayat yang ke-8, tiadakah mereka memikirkan apa yang ada pada diri mereka, pada diri mereka sendiri? Allah tiada menjadikan langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan sebenarnya, yakni bukan sia-sia, dan mengikut waktu yang ditetapkannya. Tetapi kebanyakan manusia engkar, tidak percaya menemui Tuhan mereka.
Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Allah Ta'ala tanya pada kita, tidakkah manusia ini memikirkan apa yang ada pada diri mereka sendiri dan pada kejadian langit dan bumi yang Tuhan ciptakan ini, di mana dua-duanya ni Allah Ta'ala tak ciptakan tanpa tujuan, diciptakan sia-sia. Tak ada. Allah Ta'ala suruh kita fikir. Melainkan Allah Ta'ala ciptakan bil haqqi, dengan kebenaran kalau kita terjemahkan, atau maksud dengan ada tujuan, ada sebab. Wa ajalim musamma, dan manusia, langit dan bumi ini semuanya dia ada ajal dia ada ketentuan tempoh waktu dia. Nanti dia akan ada tempoh expired dia akan musnah. Wa ajalim musamma ni. Dan kebanyakan manusia, kata Allah di sini, engkar, yakni tidak percaya menemui Tuhan mereka. Ramai manusia yang dia lalai. Dia tak pernah ingat bahawasanya satu hari nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati, kemudian dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ramai orang la kafirun, dia engkar. Dia engkar. Kata Ustaz Ahmad Sonhaji di sini, setelah Allah menerangkan bahawa manusia itu kebanyakannya kufur, tidak mengetahui hanyalah perkara-perkara yang lahir sahaja dari kehidupan di dunia, dan mereka pula cuai dari memikirkan tentang akhirat, maka Allah telah mencela kecuaian mereka terhadap akhirat itu. Sebelum ni kita dah ceritakan, manusia ni Allah Ta'ala sebut dia lalai daripada kehidupan akhirat dia. Dia tahu dia akan ke akhirat, tapi dia lalai. Macam budak-budak ambil SPM, dia tahu tempoh SPM dia, ujung tentang 5 nanti SPM. Bila SPM kau? Bulan 1 tahun 2024 ataupun bulan 2. Dia boleh jawab dengan lancar. Tapi sepanjang tempoh sebelum sampai ke waktu keperasaan tu, ada dia bersedia. Ada dia ambil tindakan. Tidur. Ada yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh tu bakal mengecapi makna kejayaan. Yang tadi dia tahu, tapi dia lalai. Bila masa dia masuk dewan sok, baru dia terkenang. Allah, dah banyak buang masuk. Begitulah manusia dengan akhirat. Dia takkan sedar. Bila dia sedar, bila dia mati besok, dia akan terjaga daripada tidur lenanya. Jadi Allah Ta'ala mencela kecuaian mereka terhadap akhirat, padahal kedatangannya tidak diragukan lagi. Dan siapa yang mengingkarinya telah digesa, supaya menggunakan akal fikiran mereka untuk memerhatikan dan merenung apa yang ada pada diri sendiri, kerana diri seseorang itulah yang paling dekat dari lain-lain makhluk. Jelasnya hendaklah mengajak diri sendiri supaya berfikir mengenai ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah semuanya itu dijadikan dengan sia-sia, bahkan dijadikan dengan kebenaran. Siapa yang menganggap bahawa ciptaan Allah itu dijadikan sebagai sia-sia atau permainan, pasti diancam dengan api neraka sesuai dengan firman-Nya pada ayat 27 surah Sad yang berbunyi, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Kami tiada menjadikan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dengan sia-sia. Itu adalah persangkaan orang-orang yang tidak beriman. Maka celakalah bagi orang-orang yang kufur itu, dimasukkan dalam neraka. Orang yang tak beriman, yang kufur dengan Allah, dia tak percaya pada kehidupan selepas mati. Kau mati tu habis jadi tulang, jadi tanah, hancur. Sedang orang-orang beriman, dia kena yakin Allah Ta'ala tak jadikan kedua-duanya batilah. Tuhan tak jadikan langit bumi ni untuk main-main je. Itu saja ya. Dia jadikan ada sebab, ada tujuan dia. Dan salah satu tujuannya Allah Ta'ala jadikan kita, kalau kita kembali ke dalam diri kita, kita nampak dengan jelas.
Tak adalah sebab kita ni diwujudkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, mengabdikan diri, lagi tepat liya'budun, mengabdikan diri kepada aku, dengan maksud semua pergerakan, semua percakapan, semua tindakan, semua pemikiran mesti dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lari daripada situ. Tak ada manusia yang cerdik ni, dia akan pastikan semua urusan hidupnya dalam ruang lingkup ibadah. Semua ni buat kerana lillahi ta'ala. Sebab tu setiap pagi kita diajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia asak-asak dalam kepala kita ni, sembahyang aku, hidup aku, mati aku, ibadah, semuanya untuk Tuhan. Tak ada urusan orang beriman ni ada untuk orang lain, tak ada. Semuanya dalam ruang lingkup ibadah. Tu orang yang cerdik dalam kehidupan dunia dia. Masalahnya hari ni, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Orang tak apa nak percaya. Orang ingkar dengan pertemuan dengan Allah. Lepas tu Sayyidina Ali ada sebut tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali tuan-tuan, manusia itu sekarang ni sedang tidur lena. Apabila kematian tiba, barulah dia terjaga daripada tidurnya. Sayyidina Ali sebut, manusia sekarang ni tidur lena. Bila dia jaga? Bila mati datang, barulah dia sedar. Demikianlah orang yang tidak pernah mengingati mati. Dia dalam keadaan sentiasa lalai dalam kehidupan dia. Macam orang tidur. Bila dia jaga? Dia akan terjaga bila kematian datang. Bila datang mati, terkejut dah. Baru dia faham, ya Allah nak mati dah. Hari ni ramai orang sedar dalam keadaan dia tidur. Kalau kita kata dia tidur, dia marah. Saya sedar. Tapi sedarnya itu sebenarnya dalam keadaan dia melalai, membuang masa dia. Dia tidak menyiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah di akhirat. Dalam keadaan dia sedar. Tapi tak sedar. Sedar dalam keadaan tidak sedar. Itulah kebanyakannya kehidupan manusia. Kita hidup 63 tahun ni tuan-tuan. 60 ke 70. Kalau kita ambil umur Nabi 63 tahun tu, kita bagi bagian dengan kehidupan akhirat yang Allah Ta'ala sebut satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kita ambil lah umur Nabi tu. Kita baru hidup 1,5 jam. Tuan kira. Kok kita balik ke akhirat, mati 63, duduk ke akhirat. Kita baru hidup 1,5 jam saja. Umur kita. Itu yang manusia kata panjang hidup tu. Weh, saya dah 70 tahun dah. Tambahlah sikit 34 jam tu. Weh, saya dah 90 tahun, tambah jadi 2 jam. Ingat lama kau 2 jam tu. Budak jawab peso 2 jam setengah. Tak cukup masuk ustaz dia. Padahal 2 jam setengah tu. Ayat ni suruh kita fikir. Kau tak tengok kau langit bumi kau tu sendiri. Dia tak buat kau tu Allah kau bahasa kita melainkan ada tujuan ni. Kau nak cari apa tujuan ni? Allah Taala suruh kita menggunakan akal fikiran. Kita nampak macam cerdik. Sebenarnya tak apa nak cerdik lah. Kalau cerdik, kenapa boleh berlaku? Manusia dia rasa cerdik aja tengok. Dia ambil PSO SPM, BM A, matematik A, sains A. Ni nak cakap manusia yang rasa dia cerdik yang pandai ni. Sampai matematik tambahan ni 20. Otak yang sama dia guna. Dia tak jawab tadi tak start bahasa Malaysia tadi saya jawab pakai otak A saya. Tiba-tiba matematik moden ni saya pakai otak Z saya. Tak ada tau. Itulah otak itulah pemikiran ni. Kenapa pula jadi gagal? Dua boleh, otak yang sama. So, ini kenapa jadi F ni? Entahlah mak tak tahu.
Maknanya dia tak reti guna otak. Itu jawab SPM yo. Tuan-tuan kata tuan-tuan cerdik, kita pun kita cerdik. Itu depan kita tu. Depan kita setahun ni tempoh ataupun 5 tahun. Tak 5 tahun, tingkatan 1 tak ngaji matematik tambahan kan. Atau bukan matematik tambahan, apa subjek kita lemah, bahasa Inggeris. 2 tahun, PEK 5 kita belajar. 2 tahun masuk dokek dengan kita tu. Gagal kita menjawab dengan baik. Gagal. Ini pula Allah Ta'ala bagi tempoh sampai mati. Lari jauh pada kita. Itu sebab ramai yang gagal tu. Dia tak nampak dia nak mati. Sama macam budak, dia tak nampak dia nak besok. Allah Ta'ala bagi dia ujian. Semayang. Bagi ujian ni dia suruh puasa, beres. Suruh mengucap, beres. Suruh bayar zakat, beres. Semua ujian tu. Sampai ujian solat, tu tak beres. Tak dapat jawab. Sama macam apa? Bagi BM, lulus. Bagi sejarah, lulus. Bagi matematik, lulus. Kalau matematik moden, langsung tiok. Tunjukkan apa tu? Tak apa nak cerdik lagi. Tak khabar lah manusia ni cerdik. Tak cerdik. Yang dokek pun dia gagal. Yang jauh tu, sebab itu ramai yang gagal. Itu Allah Ta'ala suruh kita guna akal kita ni tuan-tuan baik-baik. Kamu tu hidup 60 ke 70 tahun, lebih kurang 1,5 jam saja kalau 63 tahun. Umur Nabi tu, di akhirat besok. 1,5 jam. Berapa jam lagi tu nak habis satu hari tu? Berapa jam lagi Tuan nak habiskan satu hari? Letaklah Tuan dalam syurga masa tu, sehari lah ambil waktu dalam syurga ni, dah sampai setahun ni, baru 1,5 jam lah. Tak ada masalah dalam syurga. Kok dalam neraka, gerumang-gerumang, sepak dia berangkat zaman dia tu, dia sungkit dengan basi, dikotok dengan kayu hoki, dibelasah dengan basi paip, apa lagi? Kan sekso tu baru setahun setengah tu, baru sejam setengah. Yang itu yang kita kena fikir sama-sama. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Pada hari kami himpunkan manusia, mereka rasa mereka tak tinggal kat dunia illa sa'atan minan nahar, melainkan sesaat je daripada waktu siang. Yata'arafuna bainahum, masa itulah mereka kenal mengenal. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah, maka sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Allah Ta'ala bagi tahu kita awal, jangan jadi besok di akhirat bila dah soda-soda, ya Allah, hai, mati dah. Rupoi kau jap yo. 70 tahun tu tak lama rupoi. Ni anak ambil yang sehari tak habis-habis. Oh lah ingat. Kalau lah saya beramal dulu tak macam ni jadi. Tak adalah guna manfaat tuan-tuan. Sebab tu dah saya selalu sebut, Imam Syafi'i sebut dalam syair dia, ad-dahru fi sarfihi ajib, lakinnal ghaflata fihi ajabu. Ad-dahru fi sarfihi ajib. Masa ni berlalu begitu cepat. Sungguh ajaib, masa ini berlalu begitu cepat. Sungguh menghairankan. Lakinnal ghaflata fihi ajabu. Tapi ada yang lebih hairan lagi, lebih menghairankan. Tadi hairannya, ini lebih menghairankan lagi. Dalam keadaan waktu terlalu laju membawa manusia, umur manusia ke titik kematian, dia boleh lagi main-main, relax, tergolak-tergolak. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengok dalam Ihya Ulumuddin, sebut singkat-singkat, Imam Ghazali sebut, besok di akhirat ada yang menyesal. Bukan sahaja kerana masa itu tidak diisi, kerana masa itu diisi dengan dosa. Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Di akhirat besok ada golongan manusia yang dia bukan saja dia menyesal sebab masa tu diisi dengan dosa, tetapi penyesalan yang amat besar juga bagi orang yang ada masa tetapi tidak mengisi dengannya amal ibadah. Dibiarkan kosong ya. Saya tak buat jahat. Saya tak minum arak. Saya tak puasa. Semua takkan nak kena azab. Saya tak mukul orang tadi.
Dia semua tak, dia rasa dia baik. Kita nasihat-nasihat ni mas. Jahat bona kau saya ni ustaz. Saya tak minum arak, saya tak main judi, saya tak musuh dengan orang, saya tak nyakitkan hati orang. Baguslah tu. Itu memang bagus. Saya tak ambil hak orang, saya tak mencuri, memang bagus. Tapi dalam masa motak tu, saya tak semayang, saya tak puasa, saya tak tutup aurat, apa bagus semua tak. Tak tahu insan apa, neutral ke apa, nak nama acid ke apa, nama orang ni. Rugi orang ni besok. Dah baik dah mula-mula lepas tu tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, tak itu, tak ini. Besok dia kembali ke akhirat, dulu banyak masuk. Tapi tak diisi. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh ayat ni cakap. Awalam yatafakkaru. Kau fikirlah sikit, tengoklah diri kau tu. Kalau kita nak buat perumpamaan tuan-tuan kan. Manusia ni dalam melayani kehidupan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak buat perumpamaan, kita nak kata macam mana ya? Astagfirullahaladzim. Kita boleh buat perumpamaan macam ni lah. Manusia ni, di muka bumi ni, dalam kehidupan ni, sementara tunggu mati ni, dia ada dua golongan. Sama ada, satu, dia jadi golongan orang yang menghimpunkan kayu api. Banyak-banyak. Besok dia bakar dan dia masuk dalam api tu. Dia pun tahu. Ni kayu api ni, saya himpun ni, besok saya masuk dalam ni, saya terbakar. Padahal muka saya macam tu. Tapi tak macam tu. Tapi bontok kehidupan itu macam itulah. Dia kumpul kayu banyak-banyak, dia pun tahu besok, satu hari esok, tengah panis menjarak matahari terbatu dia betul-betul kepala, panis, saya bangkar kayu ni, betul saya masuk dalam tu, saya pun terbakar dalam tu. Padahal muka saya tadi. Dia tahu tu. Sama ada jadi manusia macam tu, ataupun jadi golongan manusia yang setiap hari menimba air. Buat air sebeldi sikit, masuk dalam besen besar. Dia perasan. Satu hari besok, saya akan duduk di satu keadaan yang panis. Saya memerlukan bondo untuk menyejukkan badan. Besok dalam mesin air ni lah saya berkubang. Dia pun di rotih lintak dia. Dua tu ya. Jadi tuan-tuan pilihlah. Kita nak jadi orang yang menghimpunkan kayu api untuk bakar diri sendiri, ataupun jadi orang yang menimba air sikit-sikit untuk menyejukkan badan di kala kepanasan. Kita boleh jadi dua-dua tu. Awalam yatafakkaru. Kembali ke ayat ni, mikirlah kita. Suruh mikir. Dan akhirnya sebagai penutup ayat ini, kita ingat satu ayat daripada Allah. Jangan besok jadi seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah yang kita dengar setiap hari Jumaat, imam baca. Imam takkan langkaukan ayat ni. Kalau langkau, mendahulu belakang tu nunggu sebab ramai yang ingat ni. Walau tara izil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah kamu lihat ketika mana orang-orang yang berdosa ketika kehidupan dunia dulu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala malu hina di hadapan Allah. Di sisi Tuhan mereka tunduk malu, ya Allah, orang berdosa. Rasa hina betul gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami dah tengok dah ya Allah. Kami dah dengar ya Allah akibat perbuatan kami masa dunia dulu ya Allah. Teruk benar akibat ya Allah ya Tuhanku. Oleh sebab itu ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ya Allah ke dunia kembali ya Allah. Kami nak buat ibadah ni, kami nak buat dosa ni ya Allah. Berilah peluang sekali lagi. Sekarang ni kami yakin ya Allah, apa yang kau sebutkan dulu ya Allah adalah benar, adalah hak. Kembalikan kami ke muka bumi supaya kami boleh beramal. Itu besok akan ada orang cakap macam itu tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita. Mudah-mudahan kita bukan sebahagian daripada kumpulan orang-orang yang memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada buat ibadah. Itu kita kena ingat sama-sama. Tengoklah ayat awalam yatafakkaru. Tiadakah mereka memikirkan? Jadi tuan-tuan fikir sama-sama.
Tengoklah badan ni. Dulu elok, pegang kulit ni. Ni dah makin kondo. Tak nampak ustaz? Pandang kawan kita. Pandang kawan kita. Makin putih, makin putih, makin putih rambut Kalau tak nampak kat diri sendiri, kan? Putih. Minggu lepas saya balik Taman Bukti sebab apa dah lama tak pergi surau tu. Sebab muntua sakit kita jaga. Pergi surau Taman Bukti tu jumpalah sebab ada orang sponsor untuk Pak Muntua ni buat kundi tahlil dah. Jemput kita pergi. Saya pergilah jumpa pakcik-pakcik ni tuan-tuan dulu yang kita jumpa tu. Jumpa semua dah putih kepala tuan-tuan. Kajut saya tengok, ya Allah, putih cik. Ya orang makin tua ustaz. Yang dah bongkok-bongkok. Rasa baru 2-3 tahun saya jarang balik Taman Bukti sebab Pak Muntua tak duduk situ lagi. Kali jumpa, ya Allah, ya Tuhanku, putih semua Oi. Jangan pandang yang kepala yang hitam itu, jangan tak ingat apa-apa. Yang putih tu. Saya 90 tahun nak hitam ya tak apa. Tapi kebanyakan kita tuan putih. Tengok ya Allah banyak dah. Kalau nak ingat lagi sebelum tidur suruh rumah kira uban tu. Yang tolong kira uban abang pulai lah. Bertambah lagi bang hari ni dah 999 lai dah tadi. So minggu depan kira lagi. Tuan-tuan saya selalu sebut kan. Allah Taala tiap-tiap hari hantar memo kat kita. Hantar memo. Kan? Misal kita tengok dulu misal hitam, putih ya. Itu memo tu. Dah putih, ya Allah dulu hitam, dah perang-perang tu putih. Memo tu. Buka mulut pula, tengok dulu banyak pagar. Ni pagar dah tumbang separuh. Ada yang tercabut, dah tak ada pagar dah. Kok ada pagar pun pagar palsu. Memang omeh, tapi palsu. Itu memo tu. Peringatan daripada Allah. Naik tangga masjid, ya berapa tingkat? Tangga tu hampir ya. Allah, hati tu sakit lututnya. Itu memo tu. Allah Ta'ala bagi. Ingat tu. Kau dah tu. Kau sadar tak? Tadi kan. Kita nabang pokok kena 2-3 lapuk. Longoh tangan Allah. Tak boleh dah banyak-banyak lah. Itu ingatan memo tu daripada Allah. Dia beritahu. Kau dah tua jang. Kau dah tua. Apa lak kabur ni? Lah dah kabur dokek pula. Lagi nampak. Dah lama umur kau dah tu. Dah tua dah tu. Tadi. Mayang kau sikit bonah ni. Banyak memo daripada Allah. Bila pandang kodut-kodut, bila buat macam tu dulu, tokan tung dia keluar daging tu balik. Tokan tung dia keluar ni. Ni tokan lama nak pergi naik. Lama naik. Bila lah nak naik pipi ni balik. Kat sejam kan baru dia kembali stabil balik. Nampak tua kita. Tarik kulitnya panjang naik. Mana pergi daging dah tak ada lah. Itu semua siapa tu? Manusia yang bakal dimatikan oleh Allah. Kalau macam tu pun kita tak boleh ingat lagi tuan-tuan, saya pun tak cakap apa-apa lah. Kita semua sama manusia kan. Bila tengok orang mati, masuk kubur, ingatlah. Jangan masuk kubur, tu balik-balik. Masuk kubur, balik rumah tak ada apa-apa. Itulah yang disebut oleh Imam Qurtubi, jangan jadi seperti haiwan. Yang masuk ke kubur, dia ragut rumput, dia makan, dia tinggal taik kat situ. Tu dia keluar, dia keluar. Tak sadar nak mati pun. Jangan jadi manusia macam tu, kata Imam Qurtubi. Masuk kubur, tengok orang ke bumi, tengok macam mana muka dia hadapkan ke tanah. Sepatutnya balik, makin meningkat kesedaran kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, kita tengok satu ayat lagi pendek. Kita cuba berhenti 7,5. Mengapa mereka tidak berjalan-jalan di muka bumi, lalu memerhatikan kesudahan orang-orang dahulu kala? Tadi Allah Ta'ala suruh fikir kat diri sendiri. Tengok diri kau tu, tengok bumi langit, aku tak jadikan melainkan ada tujuan. Bilhaq. Dan besok ajalin musamma. Kau tu ada tarikh expired Bumi ni pun ada tarikh expirednya. Kamu akan dimusnahkan. Allah Ta'ala suruh pandang diri sendiri, pandang langit, bumi. Allah Ta'ala suruh kita buat satu perkara lagi. Kau jalan di muka bumi ni, lalu memerhatikan kesudahan orang-orang dahulu kala. Mereka itu adalah terlebih kuat dan lebih mengusahakan tanah, bertani dan mengeluarkan benda-benda galian. Dan mereka memakmurkannya lebih dari yang ada sekarang ini. Dan telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah membawa keterangan. Allah tidak bertindak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah Ta'ala suruh dia jalan, tengok kesan-kesan kemusnahan orang dulu-dulu. Kan? Sini tak nampak. Kan?
Pergi Mesir, pergi Jordan nampak. Kaum Sadum, Hijir, kan? Peninggalan-peninggalan Fir'aun, Ramses itu kita tengok. Dulu orang ni Allah Ta'ala sebut, kanu asyadda minhum quwwah. Mereka itu adalah terlebih kuat. Dia orang dulu lebih kuat daripada kita dan mereka lebih berjaya mengimarahkan bumi ni dengan kekuatan mereka sendiri. Bukan saya sebut, Allah Ta'ala sebut orang dulu lebih kuat daripada kita. Kita tak kuat. Orang dulu, kan kita dah bincang sebenarnya surah Syu'ara, buat rumah, batu gunung tu dipahat, tauri dipahat, buat rumah kat situ. Kita tak dapat buat macam tu. Kena pecah-pecahan pakai mesin batu tu, di blender pula apa? Blender batu, apa nama itu? Dihancur-hancur balik. Buat batu baru boleh buat rumah. Tak ada orang pergi cakar Gunung Datuk tu, dia tobok gunung tu sendiri, dia buat rumah. Mana rumah kau kat Gunung Datuk? Sebulan saya buat ustaz, saya kikih dia tadi. Takkan ada. Orang dulu macam tu. Kita takkan ada dah batu tu dipecahan, canai balik batu tu, simin dah diproses. Boleh buat. Orang dulu kalau gali lubang, tak ada jenggaut-jenggaut dia ni, pakai tulang pek korek. Kalau Rasulullah ada jenggaut dulu, senyum Rasulullah suruh gali khandak masa nak perang azab lu. Tayar Rasulullah kata susah-susah ada. Kita ada jenggaut 456 kat Madinah tu. Gali semua tak ada. Ni pakai tangan pek korek dah. Cuba tuan pergi Madinah tu tengok keluasan Madinah tu. Yang Rasulullah gali tu. Tak terbayang dia otak kita dah. Dia gali tu bukan besar parit umat logam mah kita. Sekali kita ngambur habis. Ni kudu pun tak boleh ngambur. Kudu melompat atasnya, terjerahak tu apa? Masuk dalam lubang tu. Jauh. Pakai tulang pek korek. Orang dulu berperang. Tu tengok. Nak kata memang mereka kuat. Sekali dia hontak pedang, orang boleh tahan. Orang tu Tuhan. Pam tadi orang tu ting bergorang sampai ke otak. Kalau 5 kali hontak pedang tu, sewel. Kita tak ada, duduk ya. Orang lalu, mati tu. Orang lalu, tap tung duduk ya. Sambil makan roti tengok, ada musuh kat depan, potik satu, tap tung mati seorang. Kan potak satu tuk sebelum mati pula. Senang betul orang. Sambil saya main damaji, lepas labuh betul sebiji, tung meletup sebiji. Kita dimanjakan oleh, apa nak sebut? Kita dimanjakan oleh teknologi. Kek rumah pun, kok orang dulu nyapu ke kita rumah, longong Allah halatih nyapu rumah. Hari ni tak ada. Di Bali robot yang apa tu, yang bodoh tu, jalan lagi. Duduk di situ. Salah tu, ke sini kau. Tak jalan robot tu lah, tersangkut. Tolak sikit jalan. Paling tidak pun ada vacuum selesai. Kan? Kita dimanjakan. Kita ni lemah sebenarnya tuan. Semua bantu dek mesin. Nak raih kotak peksua pun masuk. Kikit habis. Dia senang gotok. Dulu gak ekor ada solai kotak nak nguyaan. Contoh nak nguyaan. Kuya ahli-ahli. Sekarang masuk. Bercorai. Memang manjo betul manusia hari ni. Nak buih air. Masuk. Dah. Dapat air. Carrot. Dapat air susu. Orang dulu puan numbuk-numbuk Numbuk-numbuk. Lenyet. Pijak-pijakan. Baru keluar air. Dapat air anggur. Kita mainnya masuk. Dah minum. Memang manjo. Apa yang tak dibantu lagi? Tu Allah Ta'ala suruh fikir tu. Dulu orang lagi kuat-kuat pada kau tu dia. Tapi mereka, hujung ayat tu, mereka lebih berjaya memakmurkan bumi. Kita buat kapal lagi ni, dengan orang dulu buat kapal. Apa mesin orang dulu buat kapal yang boleh membelah laut? Cuba tuan-tuan tahu, bagi tahu saya. Yang dulu orang perang tu, mesin apa pakai boleh belah laut tu. Dan akhirnya kita majukan benda yang dah ada. Lagi besar kapal kita buat. Orang dulu dah cipta tuan. Hebat. Orang dulu hebat, lagi kuat. Tapi orang dulu fama kana Allah Ta'ala sebut hujung ayat ni, Allah tidak bertindak menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka memang kuat. Awal-awalnya Allah Ta'ala sebut suruh jalan, tengok akibat orang yang mendustakan. Mereka tu lebih kuat daripada kamu. Tapi akhirnya datang waja'atkum rusuluhum bil bayinat. Rasul datang bawa keterangan.
Tapi Allah Ta'ala cakap ujung tu, Allah tidak pernah menzalimi manusia. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Tuhan suruh fikir, kita nak jadi orang macam tu kah dalam kehidupan ni? Hari ini orang suka menzalimi diri sendiri. Orang suka menzalimi diri sendiri. Tak semayang tu menzalimi diri sendiri. Tidak menutup aurat menzalimi diri sendiri. Dia tahu. Kan payah pun lah. Jauh pula akibat kan. Cakaplah macam ni bentuk macam ni lah. Orang main judi. Menzalimi diri sendiri tak? Menzalimi diri sendiri. Dia tahu dia akan rugi, berhutang. Orang yang tidur lambat, tak ada benda nak buat, tidur, main, berburak. So, dia ngantuk. Akhir tak semayang subuh. Menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Orang yang, yang ini apa? Sensitif tak boleh sebut. Orang yang merokok. Menzalimi diri sendiri tak? Itu makruh, itu ada pandangan. Gitu dia. Dia tahu tu sakit apa semua kan. Tapi bukan orang sini lah. Saya berani sebut sebab orang-orang ni tak ada yang merokok Kita sebut sebab orang bola Thailand, bola Afrika Selatan. Nah, dia ni banyak merokok. Bila merokok ni dia akhirnya merosakkan paru sebagainya. Saya tak sebut, doktor sebut macam tu. Membinasakan diri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi manusia. Dia sendiri menzalimi diri dia. Kenapa kita tak katakan manusia ni zalim? Manusia semua tahu. Besok dia mati, tanyalah siapa-siapa orang Islam, walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak bayar zakat, dia tak puasa, dia tak tutup aurat, tanyalah dia, mati tak? Dia tahu dia mati. Ada tak siksa kubur? Ya. Dia akan jawab, mati itu benar, siksa kubur itu benar. Yang orang talqin itu betul. Dia dengar tu. Orang mati dia pergi kubur, sebab dia tukang gali kubur tu. Mati itu benar. Soal mungkar nakir itu benar, akhirat itu benar. Semua orang tahu benar. Tanyalah mana madrok macam mana pun rambut daripada sini sampai ke lantai atas rambut, jalan pijak rambut, dia akan kata mati itu benar. Tak ada mati Ustaz, takkan ada orang cakap macam tu. Tapi kenapa tidak beribadah? Mereka sebenarnya menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Kalau rasa jauh pun nak tunggu mati ni Ustaz. Orang kerjaan. Kita tengok. Bila pencen orang kerjaan jauh nak mati tu. Katalah kau dia rasa dia panjang umur. Cuba kira dengan masa kita pencen. Tuan sign bila? 55. Saya tengok jarak masa orang sekarang. Saya sign 60. Ni tahun ni dah 55. Tak balik pun 55 juga. Tak payah lagi mana-mana dah. Kau 63 terbalik jadi 36, nampak mudah sikit. Ni terbalik ke mana-mana pun 55. Dah tinggal 5 tahun ni tuan. Padahal baru semalam saya mendaftar, ingat lagi surat aku janji tu. Sign semalam. Tiba-tiba dah 55 tahun saya hidup. Sejam setengah. Yang orang dah pencen, dia tengok, dah pencen dah. Dia tengok, mana sekolah? Dah pencen. Tiba-tiba dah pencen. Tiba-tiba lah. Masa cukuplah laju tuan-tuan. Siapa main dengan masa ni, dia pasti akan rugi. Pasti akan rugi. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Jauh dah meletir dah, merepet dah. Cukuplah tu. Kan? Berarti dah. Mudah-mudahan ada kebaikannya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semakin cerdas, pintar menggunakan akal kita. Janganlah hendaknya satu hari tak ada benda yang secara langsungnya berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah amal ibadah tuan-tuan. Saya salinglah kita mengingat kawan kita. Dah lama tak pergi masjid, pergi surau, jenguk-jenguklah dia. Ingatkan Syekh, mungkin esok mati gitu kan. Datang dia balik ke surau, ke masjid. Kita perlu nasihat daripada sahabat-sahabat tuan-tuan. Indah hidup ni kalau kita saling nasihat menasihati. Jadilah seperti mana zaman Nabi dulu, kalau ada orang tak datang berjemaah, dia akan pergi rumah kawan tu ramai. Takziah lah tuan-tuan, sebab hari ni tak datang jemaah. Kan? Dia ucap takziah ke orang tu. Bagai kalau taman ni kita buat tu, memang ramai orang sembahyang masjid ni, tu buat kan. JK masjid ni, pergi jumpa, mana tak datang tu. Kenapa ramai tuan? Tak payah buat air tuan, saya nak ucap takziah. Sebab Nabi buat macam ni zaman sahabat dulu. Kenapa buat takziah? Siapa yang mati? Tak, tuan hidup lagi, tapi hati dah mati. Tak datang jemaah tadi.
So dia tanggi. Apa ni tuan? Ucap taziah, tuan tak datang. Kono 3 kali. Saya ingat masjid ini akan jadi masjid bagi makmur di tanah air ni. Kan? Buat ya kita nak kapet baru. Minta 1 kapet, 8 kapet datang. Dia silap bulan tiang ni kita mamam pakai atas tak. Jangan main orang datang. Itulah yang sahabat Nabi buat. Kan? Datang ucap taziah. Taziah lah. Tuan ingat Sayyidina Umar kan? Ada seorang sahabat, siapa nama dia, tak datang subuh tu. Sayyidina Umar tengok tak ada. Sayyidina Umar berjalan, jumpalah ibu dia. Kenapa simpulan anak kau tak datang? Kata ibu dia, mana tadi dia ni, dia qiyam. Lama nak qiyam sampai subuh lambik. Datang ke masjid. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya 2 rakaat subuh itu lebih berharga daripada semalaman yang kau bangunkan. Yang bangun malam tu sunat je. Yang 2 tu wajib. Yang 2 tu wajib. Jangan tertipu. Kita bangun, ketiga tak bertidur, kedua bangun 2 dah kita beribadah. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat wuduk, sembahyang witir, sembahyang tasbih, segala sembahyang. Dah habis sembahyang dah, sebelum buat witir pun nak buat ni, sembahyang sunat mutlak 2 sampai masuk subuh. 2 subuh masuk pukul 6 minit. Pukul 5 kita bendah habis buat witir. Duduklah. Tidur pukul 8 subuh. Tertidur. Yang makna malam-malam tak ada makna. Memang nampak baik. Tapi subuh tu lagi baik daripada kata orang berkilat. Tapi dia tak sambung dengan belian. Belian memang berkilat juga. Jangan sampai tertipu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.